Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Puteri Saadong yang memerintah Kelantan antara tahun 1667 sehingga 1671 merupakan anak angkat kepada Cik Siti Wan Kembang, Raja Wanita pertama negeri Kelantan. Nama penuh Puteri Saadong ialah Tuan Puteri Saadong binti Raja Loyor, merupakan anak perempuan Raja Loyor bin Raja Sakti, Raja Jembal. Puteri Saadong telah dibawa oleh Cik Siti Wan Kembang ke Bukit Marak apabila ibunya meninggal dunia. Puteri Saadong menggantikan pemerintahan ayahandanya, yakni Raja Jembal pada tahun 1667. Lalu Puteri Saadong ditabal sebagai Sultan Kelantan pada tahun yang sama. Baginda Puteri Saadong merupakan raja wanita kedua di negeri Kelantan. Cik Siti Wan Kembang telah memperkenankan perkahwinan antara Puteri Saadong dengan sepupunya, iaitu Raja Abdullah bin almarhum Sultan Samiruddin, Raja Kelantan Selatan, Jembal, apabila Puteri Saadong berumur seawal usia 15 tahun. Puteri Saadong telah ditangkap oleh tentera Siam lalu dipaksa menjadikan pemaisuri kepada Raja Narai dari kerajaan Ayutthaya, iaitu kini Thailand, untuk menggantikan kehidupan suaminya. Berikutan penangkapan Puteri Saadong, Raja Abdullah mengambil pendirian untuk menunggu kepulangan Puteri Saadong, di mana baginda raja berjanji tidak lagi berkahwin. Namun selepas bertahun-tahun menunggu, Raja Abdullah mengambil keputusan berubah fikiran. Apabila Puteri Saadong berjaya membebaskan diri, baginda kembali semula ke Bukit Marak untuk mencari Raja Abdullah untuk berkahwin semula. Sebaik bertemu Raja Abdullah, Saadong kecewa mendapati Raja Abdullah telah berkahwin dengan wanita lain. Perasaan amarah yang mendalam menjadi baginda Puteri Saadong bertekad lalu telah membunuh Raja Abdullah dengan menggunakan keris sanggul yang disemat di rambutnya. Selepas insiden tersebut, Puteri Saadong telah meninggalkan Bukit Marak lalu hilang tanpa dijejaki lagi. Makam Raja Abdullah sehingga hari ini masih boleh dilihat dan dilawati di Padang Halban, Melur di daerah Bacok, Kelantan. Menurut sumber, kolam Puteri Saadong ini asalnya tapak kerajaan serendah sekebun bunga yang letaknya Istana Mahligai Cere ataupun Jere ataupun Jerai Tegayung, sebelum ianya dipindahkan secara gaib ke Mahligai Melur bagi mengelakkan dikesan tentera Siam Sukhothai yang pada masa itu memburu Puteri Saadong yang sangat digelai rajanya. Jerai itu adalah kesinambungan nama Empayar Langkah Suka Kedah Tua Patani. Itulah dikatakan asalnya terbitnya nama Gunung Jerai. Orang Patani Kelantan menyebutnya Gunung Cere atau Jere. Selepas perpindahan Istana Mahligai, kawasan itu dijadikan sekolah pondok agama Islam yang diselitkan bersama pengajian ilmu perang dan persilatan. Akibat Kelantan Patani sering kali berperang dengan Siam, kawasan ini digunakan untuk sekolah pondok dan dapat bertahan selama bertahun-tahun sehinggalah ianya terbiar kosong dan dipenuhi belukar. Oleh itu, dengan inisiatif Muzium Negeri Kelantan, kawasan ini
dibangunkan sekali lagi sebagai tempat tinggalan sejarah yang dikenali sebagai Kolam Puteri Saadong, Cik Siti Wan Kembang, Tanah Serendah Sekebun Bunga. Pada tahun 1995, kolam ini pernah cuba dikeringkan namun tidak berjaya walaupun berminggu-minggu diusahakan dengan berbekalkan 7 pam air yang menelan belanja sehingga 30,000. Malah bukan hanya tidak dapat dikeringkan, surut sedikit pun tidak. Airnya tetap berada pada paras yang asal dan tidak berubah. Namun amat menyedihkan, pada tahun 2021, buat pertama kalinya setelah hampir 500 tahun, Kolam Puteri Saadong, Cik Siti Wan Kembang, Tanah Serendah Sekebun Bunga ini surut dan airnya kering sehingga ke dasar secara tiba-tiba. Sebelum ini, kolam ini kerap kali dicuba oleh penyelam termasuk yang berpengalaman dan dikatakan oleh mereka bahawa kolam ini tersangat dalam sehingga menyebabkan kekurangan bekalan oksigen. Ini kerana sebelum ini dikatakan ada orang yang menjumpai banyak pinggan mangkuk lama, barangan tembikar dan shilling kuno. Persoalannya, mengapakah Kolam Puteri Saadong surut dan kering setelah hampir 500 tahun? InsyaAllah dalam video ini, saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, jangan terus menolak dan jangan pula terus menerima bulat-bulat selagi anda belum dapat fakta sebenar atau meyakini melalui hati nurani anda. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mulanya saya telah diberitahu dan dikongsikan berkenaan perkembangan terkini Kolam Puteri Saadong yang tiba-tiba kering pada 15 November 2021 dari salah seorang follower dan ahli EMM dari Kelantan. Beliau meminta saya untuk melihat foto yang diberikan supaya saya dapat melihat sendiri keadaan kolam tersebut yang kering sehingga memperlihatkan dasar lumpurnya yang berwarna kekuningan. Secara peribadinya, saya sendiri sangat terkejut dengan situasi dan fenomena tersebut kerana saya percaya bahawa kawasan itu adalah kawasan yang bersejarah dan ada keberkatannya kerana ia berkaitan dengan seorang raja yang pernah memerintah Kelantan. Ketika itu, banyak cerita dan perkongsian berkaitan Kolam Puteri Saadong yang kering ini dan tular di media sosial. Maka saya dan Puan Ita melihat keadaan ini secara batin untuk merungkai apakah sebenarnya yang terjadi. Adakah ianya berkaitan dengan fenomena alam itu sendiri atau ada sesuatu perkara yang Allah nak sampaikan dengan mengubah keadaan air Kolam Puteri Saadong ini? Setelah kami mendapat maklumat daripada sumber batin, rupa-rupanya kawasan yang ada keberkatan di bumi ini sebenarnya ada tempoh matang untuk ia habis atau hilang buat selama-lamanya selain Tanah Suci Mekah dan Madinah. Ini juga berlaku sebagai contoh di Sungai Furat, di mana ada hadis yang menyebut sekiranya Sungai Furat surut, itu adalah tanda kiamat sudah hampir tiba. Begitu jugalah situasinya di Kolam Puteri Saadong ini. Mungkin ramai yang akan skeptikal dengan apa yang saya sampaikan ini. Namun, Allah telah memberikan petunjuk yang jelas di mana kita benar-benar di hujung akhir zaman. Seperti yang kita tahu, di akhir zaman ini banyak berlaku kematian, banyak berlaku wabak, gempa bumi, banjir besar, keruntuhan akhlak dan pelbagai lagi. Selain itu, untuk pengetahuan semua, keberkatan tempat Kolam Puteri Saadong ini telah diangkat oleh Allah dan keberkatan ini telah dibahagi-bahagikan kepada orang-orang yang terpilih di tanah Melayu ini dan kepada bangsa Melayu, di mana jika seseorang itu terpilih, keberkatan itu akan memberikan seseorang itu
ada beberapa kelebihan dan keupayaan dalam ilmu kebatinan. Dan kelebihan ini akan digunakan sebagai persediaan kepada umat Islam di akhir zaman nanti bagi menentang tentera-tentera Dajjal dan menegakkan syiar Islam di muka bumi ini. Begitulah perancangan Allah kepada hamba-hambanya, terutama kepada umat Islam dalam persediaan menghadapi akhir zaman. Semoga apa yang saya dan Puan Ita usahakan dalam program eksplorasi misteri mistik ini juga merupakan salah satu keberkatan dalam perkongsian ilmu pengetahuan berkaitan merungkai misteri sejarah bangsa Melayu. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.